أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله أكبر ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincangkan hukum tajwid, iaitu berkenaan dengan hukum idgham bila gunnah. Untuk hukum idgham bila gunnah, mungkin kita tertanya-tanya, apakah itu idgham bila gunnah? Idgham ini maksudnya memasukkan, ya, memasukkan. Dia masuk, erti masuk ni dengung, ya, masukkan dengung. Tetapi disambungkan idgham bila gunnah, memasukkan bila gunnah, maksudnya tanpa dengung. Macam mana masuk tanpa dengung? Masuk tapi tidak ada dengung. Jadi bacaannya itu tidak boleh didengungkan. Itu. Dan huruf dia tak banyak pun. Huruf dia hanya ada 2 saja. Mudah sangat kita nak kenal pasti, iaitu bila hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ini, yang 2 huruf ni, iaitu huruf lam dan juga ra. Lam dan ra. 2 huruf je. Sebab tu tadi kalau kita di awal tadi saya bacakan contoh dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-85, dan juga satu lagi dalam surah yang kedua, iaitu surah At-Tahrim ayat yang ke-12. Ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan 2 huruf ini, bila mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan juga lam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita perhatikan, ya, macam mana keadaan bacaan pada huruf pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-85. Kalau boleh buka Al-Quran, cuba kita tengok sama-sama kan. Bila kita tengok baru kita nampak. Kalau dengar saja kadang-kadang tak nampak, ya. Bila kita nak mengaji, nak belajar ni tuan-tuan dan puan, ya, kena belajar tu kena melihat, kemudian kita mendengar dan kita sama-sama membacanya. Barulah nampak jelas insya-Allah, ya. Baik, cuba kita tengok surah Al-Waqi'ah 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Hukum idgham bila gunnah ni pada penghujung ayat 85 itu. Walakin la tubsirun bacaannya. Tengok dekat situ, walakin nun mati itu hukum nun mati, huruf nun mati bertemu dengan lam alif tu kan, tapi kita ambil lam tu, ya. Walakin la, ya, walakin dia tak boleh. Kalau kita baca ke dengung tu salah. Dia masuk tapi tanpa dengung. Sebab tu dibacaannya walakin la, tak boleh baca walakin la, tidak, ya. Dia antara masuk tengah-tengah tu. Nak masuk, nak sebut huruf nun pun tidak. Nak sebut lam tadi tu pun dia nak masuk tu kan, di nun tu macam nampak tak nampak je. Walakin la, tak boleh dibaca walakin la, mestilah dimasukkan tanpa dengung. Walakin la, tak boleh juga kita membaca dalam keadaan macam ni. Walakin la pun salah, bacaan yang salah.
Walakin la, tak, salah juga. Bacaan yang tepat ialah walakin la tubsirun. Dekat situ hukumnya nun mati bertemu dengan lam. Okey. Baik, sekarang ni kita pergi pada huruf ra pula. Ya, huruf ra. Hukum nun mati dan tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra pula. Cuba kita tengok dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12. Kalau tuan-tuan ada Quran, buka muka surat 561, kita akan jumpa kat situ ya. Baik, kita tengok ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Pada ayat tu ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Nun mati min ruhina tu ya. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Jadi tuan-tuan cuba perhatikan situ. Nun mati bertemu ra, bacaan ni macam mana? Ingat kita sebutkan tadi, bacaannya memasukkan tanpa dengung. Nun mati itu masukkan ke dalam huruf ra tapi tidak didengungkan. Bacaannya yang kalau bacaan yang salah begini. Salah ya. Ataupun bacaan min ruhina pun tidak betul. Bacaan yang betul mesti nun mati masuk kepada huruf ra tanpa dengung, bacaannya sebegini ya. Fihi mir ruhina, mir ruhina, mir ruhina. Nun tu dia macam masuk macam bunyi tak bunyi je. Mir ruhina, mir ruhina, ya begitu. Oleh kerana huruf ra ni tuan-tuan, dia kena hati-hati sebab huruf ra ni, sifat huruf dia ni dia ra ni dia huruf yang bergetar kan, dia macam banyak getaran dia. Sebab tu kalau apa yang saya belajar dari guru-guru kami, iaitu ra ni dia tak boleh kita baca banyak sangat dia punya getaran itu. Ya, tu tak boleh. Sebab tu kena hati-hati pada bacaannya. Mir ruhina, kalau kita baca mir itu bacaan yang tidak tepat. Memanglah dia tidak mengubah maksud, tapi bacaan tu tidak sempurna. Jadi kena sebutkan ra tu dia satu je huruf ra. Kalau kita baca tu macam banyak huruf ra. Bacaannya mesti satu je huruf ra kat situ ya. Mir ruhina, mir ruhina. Begitu. Dia kena perlu latihan. Sebab tu kalau nak mengaji Quran ni, sebenarnya kita berdepan dengan guru supaya guru tu boleh nampak bacaan lidah kita, lisan kita macam mana ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia berkenaan dengan hukum idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung, iaitu hurufnya ada dua sahaja, ingat, iaitu lam ra, ataupun tuan-tuan nak terbalik pun tak apa, ra lam pun boleh ya. Dua saja huruf dia, ra dan lam. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh amalkan, kita praktis yang bacaan, biasakan bacaan begitu, mudah-mudahan dipermudahkan. Wallahu ta'ala a'lam.